Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Thabbit aqdamana wa tamim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim hayyul qayyum alladhi la yamut wa atubu ilaih. Allahumma ighfir lana. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini dapat bersama-sama dalam majlis memperingati peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi walaupun asalnya kita dalam majlis untuk membincangkan surah Tabarak, jadi bersempena dengan malam Isra' baginda sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan membincangkan ayat pertama daripada surah Al-Isra'. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kefahaman dan memudahkan kita untuk mengamalkannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Jadi daripada ayat pertama surah Al-Isra' yang menceritakan tentang perjalanan baginda sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala mulakan dengan lafaz subhana. Dari lafaz subhana kita maklum terjemahannya ialah penyucianku, allazi kepada dia yang. Maksudnya kita berniat membaca menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada lafaz subhana ni kita boleh ambil beberapa faedah. Pertama sekali, al-hadharu minal bid'il aqaidiyah. Pertama sekali kita mesti berhati-hati daripada akidah-akidah yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Maksud lafaz subhana dia lambang kepada akidah yang betul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taftariqu ummati, sesungguhnya umatku akan berpecah, ala asli diniha wa jama'atiha, atas asas agamanya dan atas kumpulannya, ala sanataini wa sab'ina firqah, ke atas 72 kumpulan. Kesemuanya Nabi kata dallatun mudillatun yad'una ila an-nar. Kesemua kumpulan-kumpulan tersebut sesat lagi menyesatkan, mengajak manusia kepada neraka. Dan apabila muncul saja 72 kumpulan yang mengajak manusia kepada neraka, fa in kana dzalika, sekiranya wujud keadaan sedemikian, fa alaikum bi kitabillah, maka wajiblah ke atas kamu semua berpegang dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita maklum akidah ahli sunnah wal jamaah yang diasaskan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kedua-duanya ialah asas untuk seseorang tadi memulakan ibadat. Maksudnya iblis dia amat mengetahui sekiranya seseorang tadi rosak daripada segi akidahnya, maka segala ibadat yang dia amalkan selepas daripada itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi amat mudah sekiranya akidah seseorang tadi telah rosak, maka dia tadi akan digemarkan kepada ibadat, memperbanyakkan ibadat, lalu dia menyangka dia membuat perkara yang baik. Dari Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu, dia berkata, la tujadilu ahlal ahwa, jangan sekali-kali kamu berdebat dengan mereka yang membawa akidah yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Dari kumpulan yang 72 tadi diistilahkan sebagai ahlul ahwa, mereka yang mengikut hawa nafsu. Maksudnya akidah yang salah ni berpunca daripada seseorang yang menyembah hawa nafsunya sendiri. Jadi pertama, Imam Hasan Basri kata jangan sekali-kali kita pergi berdebat dengan mereka, wala tujalisuhum, dan jangan sekali-kali kamu duduk bersama-sama dengan mereka, wala tasma'u minhum, jangan kamu mendengar apa saja percakapan daripada mereka. Maksudnya kita sangka, kita dengar tadi nak mendengar hujah mereka,
Kita sangka kita boleh menepis segala hujah-hujah mereka. Tapi kita tak tahu bahawa percakapan yang keluar daripada mereka tadi berserta dengan al-ahwa. Maksudnya hawa nafsu kan. Jadi apabila kita sendiri sememangnya mempunyai hawa nafsu yang tidak baik, apabila mendengar pendapat-pendapat yang bertepatan dengan hawa nafsu, maka dikhawatiri kita tak dapat menolak pendapat tersebut. Akhir sekali kita akan terpengaruh dan lama-lama terikut. Maka sebab itulah Imam Hasan Basri berkata, la tasma'u minhum. Jangan sekali-kali kamu mendengar daripada mereka. Jadi itu isyarat pertama lah daripada lafaz subhana, kepentingan menjaga akidah ahli sunnah wal jemaah dalam kita tadi berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua yang boleh kita ambil faedah daripada lafaz subhana ni, subhana maknanya penyucian. Jadi difahami daripada lafaz subhana wujubut tazkiyati, kewajipan seseorang at-tazkiyah, maksudnya membersihkan rohaninya. Maksudnya sebagai contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man tazakka, bahawa sesungguhnya telah berjayalah manusia yang tazakka, membersihkan dirinya. Maka Imam Ikrimah radhiyallahu anhu dia berkata, yang dimaksudkan dengan tazakka tadi, man qala, mereka yang berkata la ilaha illallah. Dan daripada Jabir bin Abdullah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, qad aflaha man tazakka, sesungguhnya manusia yang membersihkan dirinya ialah Nabi berkata, man syahida an la ilaha illallah wa khala'al andada wa syahida anni rasulullah. Maksudnya apabila kita tadi nak membersihkan diri, pertama kita kena memperbanyakkan menyebut lafaz la ilaha illallah. Dan Nabi kata hendaklah dia tadi wa khala'al andad, membuang segala sekutu Allah yang ada di dalam dirinya. Dan perkara yang penting sekali, menyaksikan bahawa sesungguhnya aku ialah Rasul daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesempurnaan tazkiyah, kan? Maksudnya menyempurnakan dua kalimat syahadat. Jadi itulah perjalanan pertama sekali yang perlu kita fikirkan. Pertama sekali akidah ahli sunnah wal jemaah, dan kedua ialah at-tazkiyah, pembersihan rohani. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, allazi asra. Subhanallazi asra, dialah Allah Subhanahu wa taala yang asra, menjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada lafaz asra, asra ni ialah kata kerja madi, maksudnya kata kerja lampau. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang satu perbuatan dirinya. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala menjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila Allah Taala menzahirkan perbuatannya, maka difahami daripada situ wujubut tauhid, kewajipan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala fi'lan wa sifatan wa dhatan. Kita wajib mentauhidkan Allah daripada sudut perbuatan Allah, daripada sudut sifat Allah Subhanahu wa taala, dan daripada sudut zat Allah Subhanahu wa taala. Masa Allah menceritakan tentang perbuatannya. Jadi Sayyidina Ali karamallahu wajhahu dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal wafa'u, bagaimanakah seseorang boleh menunaikan janjinya dengan Allah? Qala, maka Nabi menjawab, at-tauhid, dengan seseorang tadi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa syahadati an la ilaha illallah, dan dengan seseorang tadi bersaksi la ilaha illallah. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, inna Allah lam yaftarid syai'an afdala minat tauhid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memfardukan satu perkara pun yang lebih afdal daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wassalat, dan mendirikan salat. Walau kana syai'un afdalu minhu afdala minhu laftaradahu ala malaikatihi. Sekiranya ada ibadat lain yang lebih afdal daripada mentauhidkan Allah dan salat, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memfardukan ke atas malaikat-malaikatnya. Minhum raki'un wa minhum sajid. Setengah daripada malaikat tadi rukuk, dan sebahagian daripada mereka sujud selama-lamanya. Itu daripada sudut tauhid yang diwajibkan dengan akal. Maksudnya apabila kita balik saja, maka kita dituntut mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil akal dan dengan dalil daripada Al-Quran. Dan setelah kita tadi mentauhidkan Allah daripada sudut akal dan daripada sudut nas-nas syarak, maka setelah kita beribadat, kita dituntut dengan at-tauhidu kashfan wa dhawqan. Maka kita dituntut untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara pembukaan hijab, dan dengan cara dhawqan, dengan kita merasai perbuatan Allah dan segala-galanya. Jadi Imam
Al-Qashani berkata dalam kitabnya Ta'wilat Qashaniyah, awwalu maratibit tauhid tauhidul af'al. Martabat tauhid yang paling awal ialah tauhidul af'al. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di awal tadi. Asra maksudnya Allah menjalankan. Maksudnya Allah ingin menarik perhatian kita bahawa segala perbuatan yang berlaku di dunia ialah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Thumma tauhidus sifat. Kemudian tingkatan kedua ialah tauhid, mentauhidkan sifat Allah. Thumma tauhiduz zat. Dan yang ketiga ialah mentauhidkan zat Allah Subhanahu wa taala. Tadi Imam Qashani berkata, fa inna dzata mahjubatun bis sifat. Sesungguhnya zat Allah Subhanahu wa taala terselindung ataupun dihijab dengan penzahiran sifat-sifatnya. Dan sifat-sifat Allah tadi dihijab dengan perbuatan-perbuatannya. Dan perbuatan Allah tadi dihijab dengan gambaran makhluk. Jadi dia kata, faman tajallat alaihi al-af'al. Siapa yang terzahir ke atas seseorang tersebut perbuatan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab terangkatnya hijab alam semesta. Maksudnya apabila dia tadi berusaha mendekatkan diri, membersihkan hatinya, lalu Allah Ta'ala mengangkat hijab gambar alam semesta, lalu dia dikurniakan dengan tauhid af'al, maka dia akan bertawakal kepada Allah. Jadi ini tanda seseorang yang telah dikurniakan dengan tauhid af'al, dia akan mula bertawakal, bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada manusia. فَمَنْ تَجَلَّتْ عَلَيْهِ الصِّفَاتِ بِارْتِفَاعِ حُجُبِ الْأَفْعَالِ رَضِيَ وَسَلَّمَ. Maksudnya siapa yang dibukakan kepadanya sifat Allah Subhanahu wa taala dengan diangkat hijab-hijab perbuatan, maka barulah dia tadi dikurniakan dengan sifat redha. Barulah dia tadi dikurniakan dengan sifat sallama, dia menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taslim, maksud tak ada pertikai perbuatan Allah, kan tiada mengkritik apa saja yang berlaku dan seumpamanya. Wa man tajallat alaihi dzat binkishafi hujubis sifat. Dan terakhir sekali, siapa yang dibukakan kepadanya zat Allah Subhanahu wa taala dengan sebab terbukanya hijab-hijab sifat, fahuwa fil wahdati, maka dialah orang yang berada di dalam keesaan Allah. Fasara muwahhidan mutlaqan, maka dialah sebenar-benarnya orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu lafaz pertama sekali yang nak diajarkan kepada kita daripada lafaz asra. Maksudnya tujuan kita hidup di dunia ialah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak memadai tauhid tersebut dengan semata-mata dalil-dalil akal. Dan tauhid tersebut tak memadai dengan semata-mata kita menghafalnya. Bahkan kita perlu merasai dan kita perlu memohon agar Allah Subhanahu wa taala membukakan hijab daripada diri kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut lafaz asra bi 'abdihi. Jadi lafaz asra bi 'abdihi tadi, maksudnya Allah kata aku yang menjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada lafaz huruf ba tadi itu, dia nak mengajar kepada kita adamul i'timadi 'alal amal. Maksud jangan sekali-kali apabila kita beribadat, jangan sekali-kali kita bergantung kepada amalan. Maksud jangan kita kata dengan sebab amalan aku inilah aku akan dibukakan hijab. Dengan sebab amalanku inilah aku akan dekat kepada Allah. Kerana kita kena beriktikad Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan sesuatu kurniaan dengan rahmatnya, bukan dengan sebab perbuatan kita. Jadi man i'tamada ala rabbih wasala, siapa yang bergantung kepada Allah Ta'ala, kepada rahmat Allah, kepada kurniaan Allah, wasala, nescaya dia akan sampai kepada Allah. Jadi itu panduan pertama. Setelah kita mengetahui tujuan segala ibadat ialah tauhid, maka apabila kita dah mula beribadat, mula kita dah beramal, maka jangan sekali-kali kita bergantung kepada amalan. Kerana amalan tadi tidak cukup untuk mendekatkan diri. Bahkan kita mesti bergantung kepada rahmat Allah semata-mata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan lafaz bi'abdihi lailan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam ayat pertama surah Isra ni, Nabi Muhammad diberikan satu sifat, iaitu abdihi, hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita bincangkan tauhid tadi, dibahagikan kepada tiga bahagian, maka setelah seseorang tadi dikurniakan dengan tauhid, barulah seseorang tadi sebenarnya diistilahkan sebagai hamba Allah. Setelah dikurniakan dengan tauhid dengan bentuk kasyaf dan rasa tadi itu, barulah dia sebenarnya hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Junaid radhiyallahu anhu dia berkata, la yartaqi ahadun fi darajatil ubudiyyah.
Maksud tidak akan naik seseorang kepada darjat perhambaan sehinggalah dia tadi menyempurnakan dengan teguh, dengan sempurna awailal bidayat, perkara-perkara yang dituntut di awal perjalanannya. Maksud sekarang ni kita dah mula memahami kan kita perlu dikurniakan dengan tauhid agar kita menjadi hamba Allah. Jadi macam manakah cara nak dikurniakan dengan sifat perhambaan tadi? Maka Syekh Junaid berkata mestilah kita menyempurnakan asas perjalanan tadi. Jadi apakah asas yang dituntut di awal perjalanan di atas sirat mustaqim? Wahyal furudu wal wajibat was sunanu wal awrad. Jadi ini kita ingat betul-betul lah. Maksudnya apabila kita dah berniat bertaubat kembali kepada Allah, maka hendaklah kita tadi menjaga al-furud, segala kefarduan-kefarduan, wal wajibat, dan amalan-amalan yang wajib. Fardu tadi seperti solat 5 waktu, dan sekiranya kita dituntut zakat, maka kita menunaikan zakat. Apabila sampai pada bulan Ramadan, maka kita menunaikan puasa Ramadan. Was sunan, dan ibadat-ibadat sunat yang kita mampu buat. Dan yang ketiga yang dinyatakan oleh Syekh Junaid ialah wal aurat, dan segala wirid-wirid yang telah diterima daripada guru masing-masing. Jadi wa matayal fadli azaimul umur. Jadi Syekh Junaid berkata kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala dia bergantung kepada azaimul umur. Maksud perkara-perkara yang kuat, perkara-perkara yang teguh, dan perkara-perkara yang menuntut kepada keazaman. Maksud kita nak sembahyang fardu kan, maksud dia memerlukan kepada keazaman yang kuat. Baru kita tadi boleh meninggalkan dunia sekejap, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita tadi duduk berwirid, kita memerlukan kepada keazaman, bangun pada waktu tertentu, memegang tasbih, meninggalkan tidur dan seumpamanya. Maka keazaman yang kuat tadilah yang akan membawa kenderaan-kenderaan kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Junaid berkata, siapa yang meneguhkan dirinya atas amalan asas tadi tu, manallahu alaihi bima ba'dahu, nescaya Allah Ta'ala akan mengurniakan kepadanya dengan kurniaan-kurniaan selepas itu. Jadi kita fahami daripada situ tentang cara untuk kita tadi menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah lafaz abdu tadi, Allah Ta'ala nyatakan lafaz abdihi. Maksudnya Allah Ta'ala sandarkan Nabi Muhammad tadi, dia ialah abdihi, hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengapakah Allah menyandarkan perhambaan tadi kepada dirinya? Jadi pertama sekali, al-idafatu lil-ihtiraz min abdi hawa. Pertama sekali Allah Ta'ala nak bagi tahu, apabila kita mentauhidkan Allah, maka pada ketika itu barulah kita sebenarnya menjadi hamba Allah. Maksudnya nak bagi tahu pada ketika itu seseorang dia tidak lagi menjadi hamba kepada hawa nafsunya, kepada keinginan nafsunya. Maksudnya bergerak kerana nafsu, keluar rumah kerana nafsunya, bercakap kerana nafsunya, kerja kerana nafsunya. Nafsu tadi luas. Maksudnya bekerja kerana pangkat, bekerja kerana kedudukan, kemewahan, itu semua dipanggil hamba kepada hawa nafsunya sendiri. Jadi Allah Ta'ala nak bagi tahu, setelah dikurniakan dengan tauhid, maka orang tadi akan menjadi abdihi, hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan setengah ulama tafsir mengatakan idafat, hamba kepada Allah Subhanahu wa taala lit tashrif, maksudnya untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi Muhammad digelar sebagai Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dinyatakan lafaz bi'abdihi, Allah Ta'ala menyatakan lafaz lailan. Maksudnya Allah Ta'ala menjalankan Nabi Muhammad, hambanya, lailan pada waktu malam. Jadi apabila Allah Ta'ala menyebut lafaz lailan ni, maka dinyatakan dia ialah bayanu waqtil ibadati. Malam ialah keterangan tentang bilakah waktu seseorang tadi nak beribadat. Maksudnya Imam Haqqi radhiyallahu anhu dia berkata, wa'lam anna qiyamal lail min uluwil himmati wa huwa wahbun min Allah Ta'ala. Maksudnya dia kata, ketahuilah bahawa sesungguhnya beribadat di waktu malam itu adalah antara keazaman yang paling tinggi dan paling mulia. Maksud sekarang ni orang dia ada macam-macam keazaman. Ada orang yang ingin keazamannya nak baca Quran sebanyak-banyak. Ada keazaman orang tadi nak semayang. Ada keazaman manusia tadi nak pergi berjihad, berperang di jalan Allah. Ada dia tadi menguatkan keazaman untuk belajar dan seumpamanya. Tapi yang dinyatakan oleh Imam Haqqi dalam tafsirnya, antara keazaman yang mulia, yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah qiyamal lail. Maksudnya beribadat pada waktu malam. Jadi dia kata, wala yatruku wirdal lail. Maka jangan sekali-kali seseorang meninggalkan wirid di waktu malam biwajhin minal wujuh, dengan apa sebab sekalipun.
Kan, maksudnya malam tadi Allah Ta'ala kurniakan waktu yang panjang. Jadi jangan sekali-kali tak ada langsung kita berwirid pada waktu malam. Sekurang-kurangnya kita bacalah tahlil, ataupun kita bacalah istighfar, ataupun kita berselawatlah kepada Nabi Muhammad SAW. Sekiranya kita tak boleh melakukan ibadat di awal malam, kan, maka kita buatlah di akhir malam, kan, di waktu sahur sebelum terbit matahari tadi, fajar. Jadi Imam Abu Sulaiman Darani radhiyallahu anhu dia berkata, Imam Sulaiman Darani berkata, satu malam dah aku tertidur daripada mengamalkan wirid tu. Maka tiba-tiba dia kata dia melihat satu bidadari berkata kepadanya, wahai Abu Sulaiman, adakah kamu tadi tidur? Ketahuilah bahawa sesungguhnya aku telah menunggu kamu di dalam kemah ni semenjak 500 tahun. Maksud nak bagi tahu Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan Quran kepada kita. Tetapi kita saja yang meninggal kekurniaan tersebut kerana tidur dan seumpamanya ataupun sibuk dengan urusan dunia. Dan Syekh Abu Bakar Ad-Darir radhiyallahu anhu dia kata di sebelah rumahnya, jiran, ada seorang pemuda yang amat cantik rupa parasnya. Dan pemuda tadi dia kata sentiasa berpuasa pada waktu siang, dan dia tak pernah buka pun pada waktu siang, bangun pada waktu malam dan tak tidur-tidur. Maka tiba-tiba dia kata pemuda tu satu hari datang kepadaku dan bertanya, wahai ustazku, dia kata, wahai guru, dia kata, aku tertidur malam tadi daripada wiridku. Maka tiba-tiba aku melihat di dalam mimpi mihrab ataupun tempat dia beribadat tadi terbelah. Maka tiba-tiba dia melihat ramai bidadari keluar daripada mihrab tersebut. Yang aku tak pernah tengok, dia kata, muka yang amat cantik daripada muka bidadari-bidadari tersebut. Cuma dia kata tiba-tiba ada satu bidadari yang mukanya amat hodoh, dia kata, yang tak pernah aku lihat muka manusia perempuan yang hodoh lebih daripada muka tersebut. Maka aku pun bertanya, bagi siapakah kamu ni? Maksudnya kamu ni milik siapa, wahai bidadari? Maka mereka berkata, kami ialah malam-malam kamu yang telah lalu. Maksudnya malam yang kita gunakan untuk beribadat tadi dijasadkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam rupa bidadari. Cuma dia kata muka perempuan yang amat hodoh tadi tu, dia kata inilah malam yang kamu tidur pada malam tersebut. Jadi dia kata sekiranya kamu mati pada malam tersebut, maka ini sajalah yang akan diberikan kepada kamu. Kemudian dia membawa beberapa syair yang amat panjang lah. Maksudnya syair antara bidadari tadi dengan orang yang pemuda tadi. Dan dalam kitab Akamul Marjan, diriwayatkan bahawa satu ketika Iblis menzahirkan diri ini kepada Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Yahya bertanya kepada Iblis, adakah kamu berjaya mengganggu ibadatku sepanjang kamu tadi berusaha menyesatkan daku, mengganggu daku? Maka Iblis berkata, tak. Dia kata, selama aku berusaha ni, aku tak pernah berjaya untuk mengganggu ibadat kamu illa marratan wahidatan, kecuali sekali saja. Maka sekali saja dia berjaya mengganggu ibadat Nabi Yahya AS. Jadi dia tanya, bagaimanakah boleh berlaku sedemikian? Dia kata, pada satu ketika diberikan makanan kepada kamu, lalu kamu makannya. Jadi maksudnya makanan tadi datang. Jadi Iblis kata, aku sentiasa menimbulkan rasa syahwat, keinginan pada makanan tersebut, sehingga kan dia tadi makan aksar mimma turid, sehingga kamu tadi makan lebih daripada kadar yang kamu kehendaki. Maka disebabkan makanan yang berlebihan, maka kamu tidur pada malam tersebut, kamu tidak bangun untuk menunaikan solat pada malam tersebut sebagaimana kamu bangun pada malam-malam yang lain. Maka dengan sebab itu Nabi Yahya berkata, dengan sebab apa yang kamu bagi tahu ni, la syabi'tu min ta'amin abadan, nescaya aku bersumpah dengan nama Allah, aku tidak akan mengenyangkan diriku dengan makanan selama-lamanya. Dan Iblis juga bersumpah, dia kata, semestinya selepas ni aku tidak akan menasihatkan mana-mana manusia lagi selepas kamu. Dan itu ialah faedah daripada lafaz lailan tadi. Maksudnya kita tadi menggunakan malam tadi yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi setelah kita dah diberitahu tentang tujuan ibadat, iaitu mentauhidkan Allah, dan sifatnya akan dikurniakan kepada kita, iaitu perhambaan. Dan setelah kita diberitahu tentang waktu, apakah waktu ibadat tersebut, waktunya adalah pada waktu malam. Jadi sekarang Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan dua masjid. Pertama sekali ialah Allah Ta'ala menjalankan Nabi Muhammad SAW daripada Masjid Haram kepada Masjidil Aqsa. Jadi lafaz Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa ni, dia merujuk kepada satu lafaz yang diulang. Pertama sekali di ayat yang pertama, dia ada lafaz Al-Masjid.
Lepas tu pada Aqsa pun dia ada lafaz al-masjid juga. Maksudnya daripada sudut perjalanan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lafaz al-masjid dia merujuk kepada sujud. Sujudnya seseorang. Jadi kenapakah lafaz masjid diulang sebanyak 2 kali? Kerana kita maklum, kita di peringkat awal beribadat, kita memerlukan kepada sujud jasmani. Maksud kita semayanglah sebanyak-banyak, kan, kita sujudlah sebanyak-banyaknya. Dan awal ibadat yang difardukan apabila dizahirkan Nabi Adam AS ialah sujud tu sendiri. Maksudnya usjudu li Adama. Maksudnya diarahkan semua makhluk, malaikat dan jin semuanya supaya sujud kepada Nabi Adam. Dan pada ketika itu disuruh sujud dengan jasad kepada Nabi Adam AS. Jadi itu ialah sujud yang pertama yang diistilahkan sebagai Al-Masjid Al-Haram. Dan apabila kita telah membiasakan diri kita tunduk dengan jasad dan seumpamanya, maka kita akan dikurniakan dengan Al-Masjidil Aqsa. Maksudnya sujud dengan kerohanian. Dan sujud dengan kerohanian ni dinyatakan oleh Ibnu Ajibah radhiyallahu anhu. Dia kata, aqibas sujudil qalbi fil hadrah. Maksudnya apabila seseorang tadi dikurniakan dengan hati yang sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, fala yarfa'u ra'sahu abadan. Maka seseorang tadi tidak akan mengangkat lagi kepalanya selama-lamanya. Sebagaimana kita maklum, kan malaikat apabila dia difardukan dengan sujud, dia akan sujud selama-lamanya kepada Allah. Jadi takkan sekali-kali kan malaikat tadi lebih baik daripada manusia. Kan kita maklum manusia dicipta dengan unsur zahir dan batin. Jadi sekiranya unsur batin manusia tadi telah dikurniakan dengan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka batinnya akan sujud selama-lamanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu pertama sekali yang perlu kita fahami. Di awal perjalanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia mestilah memperbanyakkan sujud. Dari anak-anak kita tadi, untuk apabila dia besar, dan apabila dia besar tadi dia boleh tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka latihlah daripada sekarang supaya dia tadi banyak sujud dengan jasadnya. Kan moga-moga jasadnya yang selalu sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan menyebabkan dia tadi sujud kepada Allah Subhanahu dengan rohaninya apabila dia tadi dewasa. Dan itu lafaz sujud tadi yang dinyatakan sebanyak 2 kali, bukan awal dan akhir. Dan lafaz kedua, masjid yang pertama, diistilahkan dengan lafaz Al-Haram. Jadi lafaz Al-Haram ni daripada terjemahan ialah Al-Man'u, bermaksud larangan. Maksudnya apabila kita dah bersujud tadi, kita dah berniat sujud dengan jasad, menghadap kepada Allah, sujud menyerahkan diri kepada guru yang membimbing, maka pertama sekali ialah mestilah kita tadi ada Al-Haram. Maksudnya ada benda-benda yang dilarang daripada diri kita. Maksudnya ada pantang yang mesti kita jaga. Maksudnya pantang daripada bercakap perkara-perkara yang tidak berfaedah, pantang daripada makan dengan banyak tadi, pantang daripada tidur yang akan menyebabkan hati mati, yang pantang daripada bergaul dengan manusia-manusia yang hatinya mati. Dan itu diistilahkan daripada haram tadi. Maksudnya adalah kita tadi menjaga syahwat yang zahir, dan dalam masa yang sama kita perlu juga menjaga syahwat yang batin. Kan maksudnya keinginan hati tadi untuk cinta kepada dunia, keinginan hati untuk dipuji, kan segala was-was, segala kedegilan di dalam hati, mengkritik, mempertikai, semua tu kita kena jauhi dan kita kena usaha hapuskan. Maksudnya kita kena padam di awal perjalanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang kita fahami daripada lafaz Al-Haram, maksud perkara-perkara yang dilarang di dalam perjalanan untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setelah kita tadi bincangkan di awal perjalanan, kita dituntut untuk berada di Masjidil Haram. Kita dituntut berada pada tempat untuk sujud. Dan kita tadi dituntut dengan larangan. Dan dalam masa yang sama, dalam ayat yang lain, maksudnya dalam surah Al-Isra ni, Allah Ta'ala tak bagi tahu tentang keberkatan di Masjidil Haram. Maksud keberkatan tadi akan dibincangkan pada Masjidil Aqsa. Tapi kalau kita rujuk pada surah Ali Imran, ayat 96, Allah Ta'ala berkata, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata. Sesungguhnya rumah ibadat yang pertama sekali diletakkan kepada manusia yang berada di Mekah, kan mubarakan, diberkati di sisi Allah, wahudan lil alami, dan petunjuk kepada alam semesta. Maksudnya nak kita maklum kan bahawa apabila kita memulakan ibadat tadi, kita mesti memulakannya di masjid. Dan masjid tadi dia mesti mempunyai sifat mubarakan, diberkati di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah kita faham apabila di awal ibadat tadi, semua makhluk, malaikat dan jin kan disuruh sujud kepada Nabi Adam AS. Kerana pada Nabi Adam tadilah adanya keberkatan. Maksudnya adanya kerahmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kerana sekiranya kita memulakan ibadat tanpa kerahmatan, tanpa keberkatan, maka dikhawatiri ibadat yang dibuat tadi tak ada hasilnya. Maksudnya kita mula tadi pun dah salah. Tiada limpah kurnia daripada Allah, tiada kasih sayang daripada Allah, tiada kurniaan. Maka sekiranya kita buat benda yang salah bertahun-tahun sekalipun, dikhawatiri ibadat tadi tidak membawa kesan. Jadi setelah kita bincangkan lafaz Masjidil Haram, yang Masjidil Haram itu juga diberkati, maka Allah memberitahu penghujung jalan tersebut. Penghujung jalan ini ialah Al-Masjidil Aqsa. Jadi sekiranya kita bincang pada zahir, alam zahir ni, maksudnya apakah faedah menyebut dua masjid ni? Maksudnya Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Jadi dalam Sahihain, maksudnya dalam Bukhari Muslim, daripada Sayyidina Abi Zar, dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah SAW, apakah masjid yang pertama sekali Allah Ta'ala zahirkan di muka bumi? Maka Nabi menjawab, Al-Masjidil Haram. Kemudian aku tanya lagi, summa ayyu? Kemudian masjid apa pula? Setelah dizahirkan Masjid Haram, apakah masjid kedua? Al-Masjidil Aqsa, yang disahkan sebagai Masjid Aqsa pada hari ini. Kemudian aku bertanya, maksud sahabat tadi tu, kecerdikan sahabat, dia boleh tanya, kam bainahuma, berapakah jarak antara kedua-dua masjid tersebut? Maka Nabi SAW memberitahu, arba'una sanatan, maksud sebanyak 40 tahun. Jadi difahami dia pada situ kepentingan lafaz 40 tadi. Kan maksudnya apabila Allah dah bagi tahu Masjidil Haram, maksudnya Allah juga memberitahu Masjid Al-Aqsa. Cuma apakah yang tersirat di sebalik kedua-dua masjid tadi? Yang tersirat ni ialah tempoh masa tadi. Maksud untuk kita beribadat kepada Allah, dia mesti ada satu tempoh masa. Dan tempoh masa tersebut ialah jarak antara kedua-dua, iaitu arba'un, iaitu sebanyak 40. Jadi 40 itulah asas kepada ibadat kita kepada Allah. Maka dituntut seseorang tadi beriktikaf, dituntut seseorang tadi beribadat, berkhaluat, beruzlah, kesekurang-kurangnya lah 40 hari seumur hidupnya. Dan sekiranya dia dapat buat lebih lagi daripada itu, maka itulah kurniaan daripada Allah SWT. Dan dinyatakan dalam kitab At-Ta'wilat Najmiyah, dia kata sesungguhnya murid, maksudnya orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, sekiranya dia tadi ingin mendekatkan kepada Allah dengan semata-mata menyerahkan dirinya tanpa bimbingan guru. Maksudnya kata aku nak beribadat seorang-seorang, tanpa bimbingan daripada syekh-syekh, maka dia kata sekiranya dia tadi benar-benar betul-betul niatnya betul menghadap kepada Allah, tetapi tak ada guru, maka dia kata dia memerlukan muddata salasimi'ati sanah wa tis'i sinin. Maksud dia memerlukan kepada tempoh masa 309 tahun. Maksud dia ambil contoh daripada keadaan Ashabul Kahfi tadi. Maksud Ashabul Kahfi tadi tu, Allah Ta'ala terbalikkannya ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Maksud dia semata-mata dijaga oleh keadaan semasa tanpa ada guru yang membimbingnya. Maka dia memerlukan masa yang amat lama untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi dia kata pula, wal muridul ladzi yurabbihi Allahu biwasitatil masyayikh. Tetapi mana-mana murid yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala mentarbiahnya dengan perantaraan guru-guru. Dan guru-guru ni kita maklum, itulah nabi-nabi dan rasul kan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala hantarkan. Jadi apabila Allah Ta'ala menghantarkan nabi dan rasul, dan murid tadi duduk di bawah bimbingan tadi, ya belughu mabalighar rijalil balighin bi khalwatin 40 yawman. Tak dia kata, maksud sesiapa yang dibimbing di bawah guru, dia akan sampai kepada darjat ar-rijal, maksudnya kerohanian yang dewasa, kerohanian yang matang, kerohanian yang sempurna, bi khalwatin 40 yawman, dengan dia tadi berkhalwat sebanyak 40 hari. Jadi dia kata dengan semata-mata 40 hari tu dah boleh mencapai apa yang dia kendaki. Dia boleh dikurniakan dengan tauhid dan seumpamanya. Au khalwatain ini, ataupun dua kali dia buat sebanyak 40 kali tadi, au khalawatin ma'dudah, ataupun beberapa kali dia ulang 40 kali tadi dalam bilangan yang amat sedikit saja, berbanding dengan orang yang cuba beribadat dengan sendirian tanpa bimbingan Rasul, ataupun di zaman dahulu tanpa bimbingan Nabi-Nabi dan Rasul yang Allah Subhanahu Wa Taala utuskan. Itu kepentingan kan disebut dua masjid tadi, ialah kepentingan kita mengetahui lafaz ataupun kesempurnaan ibadat dia memerlukan kepada masa yang tertentu, dan masa yang Allah Taala dah tetapkan kepada kita ialah sebanyak 40 hari. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menutup surah ayat pertama daripada surah Al-Isra dengan lafaz allazi barakna haulahu.
Dan apabila kita tidak dah berjalan kan, beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kurniaan yang Allah Taala akan berikan kepada kita kan, apabila kita dah sampai kepada Masjidil Aqsa ialah barakna haulahum, keberkatan daripada Allah. Dan keberkatan tadi pertama sekali pada harta yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Kan harta tadi tidak menyebabkan kita jauh kan daripada Allah. Harta tadi tidak menyebabkan kita sombong kan. Harta tadi tak menyebabkan hati kita keras kan. Harta tadi tak menyebabkan kita bergaduh sesama sendiri. Itulah keberkatan pada harta. Dan kemudian Allah Taala akan berikan keberkatan kepada al-aulad, anak-anak. Dan maksudnya anak tadi menjadi anak-anak yang soleh. Anak tadi membantu, tidak mengganggu, tidak menyebabkan fitnah, gangguan kepada ibu bapa untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu keberkatan yang Allah Taala akan kurniakan pada zahir manusia. Dan ada juga keberkatan pada batinnya. Dan keberkatan pada batin inilah yang Nabi SAW bagi tahu bahawa sesungguhnya Nabi-Nabi dan Rasul dia mewariskan ilmu. Dia tidak mewariskan harta, dinar dan dirham. Maka ilmu yang diwarisi daripada Rasulullah SAW, sehingga kita tadi berjalan sampai kepada Masjidil Aqsa, kita akan dikurniakan dengan keberkatan yang teragung, iaitu ziyadatul ilmi, pertambahan ilmu daripada satu waktu kepada satu waktu. Kemudian Allah Ta'ala kata, apakah tujuan perjalanan kita kepada Allah tadi? Linuriyahu min ayatina, untuk Allah Ta'ala memperlihatkan kepada kita tanda-tanda kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, itulah yang terzahir kan apabila Nabi SAW tadi di awal Isra' ni di Masjidil Aqsa tadi, Nabi bertemu dengan roh segala nabi-nabi kan. Nabi bertemu dengan roh orang-orang soleh dan malaikat, semuanya berkumpul di Masjidil Aqsa tadi. Jadi sekarang ni kalau kita tanya, apakah ciptaan Allah yang paling agung, ciptaan Allah yang kita nak tengok sangat ni? Sebab semua orang kata aku nak tengok ciptaan Allah yang agung, ciptaan Allah yang besar kan, ciptaan Allah yang tak tergambar di akal. Dan kita terlupa bahawa ciptaan Allah yang paling agung tadi ialah manusia lah. Kenapa kita teringin sangat nak tengok kepada arash? Kan kenapa kita teringin sangat nak tengok kepada syurga? Padahal Allah Ta'ala kata dalam Quran, walaqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Ciptaan yang paling agung tu ialah manusia itu sendiri. Dan apabila Allah Ta'ala nak memperlihatkan tanda-tanda keagungan Allah, maka Allah Ta'ala bawa Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi-Nabi dan Rasul yang terdahulu. Sebab itulah tanda-tanda keagungan Allah yang paling agung, iaitu manusia itu sendiri. Dan apabila kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah, maka yang akan kita berjumpa ialah manusia juga. Yang akan kita berjumpa ialah manusia itu sendiri, manusia yang agung, kan, orang-orang soleh. Dan Nabi Muhammad dibawa bertemu dengan roh segala rasul-rasul, malaikat dan seumpamanya, kerana itulah yang paling agung. Dan apabila Nabi naik ke langit pun, kita maklum pada setiap langit tadi tu Nabi akan bertemu dengan seorang Nabi sampailah kepada menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jangan tertipu dengan tanda-tanda keagungan Allah ni. Maksudnya, oi, kita nak mesti beribadat sebab nak tengok syurga. Bukan. Kan kita mesti nak beribadat sebab nak tengok arash Allah tadi sebesar mana. Bahkan kita ketahuilah bahawa Nabi Muhammad SAW dibawa berjumpa dengan kekasih Allah juga. Kan dibawa berjumpa dengan manusia. Kerana itulah ayat yang paling agung yang Allah Subhanahu Wa Taala zahirkan. Dan daripada sudut batinnya, ayatina ni ialah ilmu-ilmu dan rahsia-rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menutup dengan lafaz innahu huwas sami'ul basir. Jadi lafaz sami'ul basir ni dia merujuk kepada ibadat yang kita nak buat. Pertama sekali Allah Ta'ala berkata aku mendengar. Jadi apabila Allah kata aku mendengar, maka nak merujuk kepada ibadat yang kita nak buat dengan lidah kita ni. Maksudnya setelah kita maklum, kita ada perjalanan, yang kita nak mendapatkan tauhid, nak menjadi hamba Allah, nak berjalan daripada Masjid Aqsa, Masjid Haram kepada Masjid Aqsa. Maka persoalannya apa yang kita nak buat tadi? Maka kita banyaklah menggunakan lidah kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah tu Maha mendengar. Banyaklah beristighfar, kan, banyaklah berselawat kepada Nabi. Dan Allah Ta'ala juga memberitahu, sami' tadi itu merujuk juga kepada sama'a qalbi dzakir. Allah mendengar hati seseorang yang berkata-kata di dalamnya. Jadi sebagaimana kita mempunyai lidah zahir boleh bercakap, kita juga mempunyai lidah yang batin. Dan dikhawatiri lidah batin tadi kita gunakan untuk maksiat. Jadi kita latihlah diri kita tadi untuk berzikir, mengingati Allah secara zahir dan batinnya. Dan terakhir sekali kemuncak ni yang Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, kemuncak ibadat yang kamu kena buat ialah al-basir. Maksudnya melihat. Maksudnya kita gunakanlah panca indera zahir kita untuk melihat keagungan Allah, perbuatan Allah, sifat-sifat Allah dan seumpamanya, dan istilahkan sebagai al-muraqabah dan musyahadah. Dan itu beberapa panduan lah untuk kita daripada lafaz atau daripada ayat pertama surah Al-Isra'. Jadi moga-moga apabila kita baca ayat tersebut, subhanallazi asra bi'abdihi laylan
minal masjidil haram kan ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dan jadi setiap kalimat yang kita baca tadi kita boleh ulang, kita renung dan kita ingatkan maknanya. Itulah yang diserahkan sebagai tadabbur kan. Dan moga-moga Allah Ta'ala kurniakan salah satu daripada kalimat-kalimat tersebut kepada kita untuk kita tadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat sajalah kita bincangkan bersempena dengan malam Isra' dan Mi'raj ni. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kita, kan mengurniakan kepada kita tauhid yang dinyatakan di awal ayat tersebut, dan segala yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, segala salah silap daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.